Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Macam biasa, saya buka untuk soalan. Buka untuk kelas, buka untuk Q&A malam ni lambat sikit. Tapi okeylah, boleh je. Wassalam, Puan Nur Aisyah. Nama kita sama. Cik Abdul Amin Shah, Puan Kristina. Alright, sekiranya ada sebarang soalan boleh tulis di ruangan komen, okey? Okey, sama-sama. Waalaikumsalam, Puan Emma. Okey, ada soalan tak ni? Tak ada soalan. Macam tak ada soalan je ni. Okey. Okey. Okay, Puan Nurul. Salam. Anak sentiasa babbling sahaja. Dia faham arahan, cuma kurang eye contact. Macam mana nak buat aktiviti untuk tingkatkan eye contact anak? Okey. So, untuk kita tingkatkan eye contact anak, yang pertama sekali adalah dengan kita kena meningkatkan tumpuan anak pada kita. Sebab bila anak akan tengok kat kita bila dia ada tumpuan pada kita. Okay, so macam mana kita nak create supaya anak ni tadi memberikan tumpuan pada kita. Okay, so antara perkara-perkara yang boleh dibuat untuk kita create eye contact. Eye contact ni dia adalah salah satu cara komunikasi. Okay, eye contact ni adalah salah satu cara komunikasi yang anak-anak memang akan buat, yang dia berkait dengan anak tu nak connect dengan kita. It's about the connection. Okay, seorang manusia nak connect dengan orang lain adalah through eye contact. So it's tentang macam mana connection. So bila kita nak connect dengan anak kita, yes, kita nak anak kita supaya connect juga dengan kita. So alright, so bila kita nak buat aktiviti yang membentuk eye contact ni, yang pertama sekali adalah kita kena ada kita panggil sebagai bantuan. Okay, bantuan untuk anak tu tahu itu adalah masa untuk dia kena tengok. Maksudnya. Okay. So, kalau kata let's say kan, kita nak bagi contoh antara beberapa cara yang boleh digunakan. Yang pertama sekali bila kita nak meningkatkan fokus anak dan kontak anak. Okay, yang pertama sekali adalah tunggu. Contoh bila kita buat sesuatu. Okay, bila kita offer something kat anak kan. Tunggu untuk dia tengok dulu dan baru kita bagi. Maksudnya contoh kalau kata let's say kita anak buat aktiviti, kita bagi barang dekat dia kan, kita nak bagi barang dekat dia, tapi bila kita nak bagi tu kita tayang-tayang dulu kat depan mata dia, tapi bila once dia nak ambil, kita of course barang tu yang pertama sekali caranya adalah kita boleh letak barang tu dekat dengan muka. Satu aras dengan mata kita.
Kata nak bagi susu ke, nak bagi makanan ke, nak bagi biskut ke, nak bagi toys ke, kan. So make sure yang pertama sekali adalah position kita. Position kita dengan anak kita kena satu level. Satu level. Kalau kata anak tu rendah, kita sebelum nak bagi barang tu make sure kita duduk satu aras dengan dia. So muka kita dengan muka dia tu kena satu aras. Especially kalau anak yang memang susah nak buat eye contact, so kita kena bantu dia untuk satu aras tu. Kan. So kalau kata let's say anak tu duduk kat bawah, dia duduk. So kita pun memang kena duduk dan kita kena rendahkan badan. Supaya anak tadi tak susah untuk tengok dekat muka kita. Sebab bayangkan kalau anak tu duduk dan menunduk, kan, dia menunduk macam ni main. Lepas tu kita duduk kat depan dia dalam keadaan yang tinggi. So biasanya anak memang akan tunduk. Walaupun kadang-kadang dia sedar kita datang, tapi sebab dia tengah main. Tak ada reason pun untuk dia tengok dekat kita. So yang pertama kena create reason. Create reason tu maksudnya kita, contohlah kita nak memang saja-saja ke masa tu kita datang join dia main, offer dia something ke, ataupun main sama-sama tu kita bagi sikit-sikit ke barang yang dia nak, bagi makanan sikit-sikit ke contohnya, supaya kita nak setiap kali nak bagi tu kita letak dekat mata dan tunggu dia tengok. Tunggu dia tengok. Once dia tengok baru kita bagi. So kita nak bagi tahu dia kena buat dulu connection dengan kita dan dia baru boleh dapat apa yang dia nak, ataupun dia boleh get something. Get something tu sama ada dapat barang, dapat bercakap dengan kita, dapat respon daripada kita. Masa dia kena ada reason. So yang pertama waiting, yang pertama adalah position, yang kedua adalah letak objek yang kita nak offer tu separas mata, kan, area separas mata lah, kat tepi ke, kat depan mata ke, tapi separas. Biasa kalau contoh nak bagi botol ke apa, kena letak macam dekat macam tu, kan, dekat mata sebelah sini, sebelah mana-mana lah, supaya anak tu angkat muka dan tengok dulu, lepas tu baru kita offer. Once dia tengok, offer terus. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu 5 saat kena tengok baru nak bagi, tak payah. Dia tengok je, dapat je dia punya mata, muka menghadap kita je, terus bagi. Position kita kena satu level, objek letak separas mata dan tunggu. Dia macam tu antara perkara-perkara boleh dibuat lah setiap kali. Ini aktiviti boleh buat dengan dia. Alright. Macam mana nak banyakkan aktiviti? Okay. Aktiviti ni sebenarnya bergantung kepada dia. Aktiviti ni dia bukanlah kita kata kalau bila kita nak buat aktiviti je kena ada barang. Kalau kata nak buat aktiviti ada banyak percakapan, nak kena ada barang mahal-mahal, nak kena ada benda mesi-mesi, nak kena ada mainan-mainan. Sebenarnya bila kita nak berinteraksi, dia panggil bercakap ni adalah salah satu cara berinteraksi. Kita connect dengan orang, kita nak bersembang dengan orang tu. So sebenarnya anything yang kita buat sama-sama dengan anak itu adalah aktiviti untuk kita ajar bahasa pada anak. Apa-apa je perbuatan, apa-apa je perkara yang kita buat sama-sama dengan anak, kita boleh pakai. Contoh, masa mandi, masa makan, itulah aktiviti dia. Setiap hari benda tu kita buat sama-sama. Adakah kita utilize rutin ni tadi, kan, secara maksimum untuk kita bagi tahu setiap perkataan pada dia untuk dia faham. Itulah aktiviti. Dia ada rutin, dia ada kadang-kadang kita punya aktiviti kita boleh ajak anak join sekali. Contoh kita basuh kain, kita ajak dia join sekali, masukkan baju, itulah adalah perkara yang kita nak sembangkan dengan dia. So nak ajar bahasa ni adalah tentang kita nak bercerita, kita nak cerita kepada anak kita tentang apa yang kita buat, apa yang kita suka, dan anak kita nak bercerita dekat kita tentang apa yang dia suka, apa yang dia buat. So sama ada kita join aktiviti dia ataupun dia join aktiviti kita. Itulah aktiviti. Itu basic. Kalau kata setiap hari, tak ada ni setiap hari kita nak perlu ada watercolor, setiap hari kena ada play-doh. Kalau untuk parents yang katalah yang bekerja balik malam, mana nak sempat nak cari benda tu, betul tak? Takkan setiap hari nak main play-doh. Kan? Jadi aktiviti ni jangan fikir complicated sangat. Cukup kalau dengan rutin kita, rutin anak kita tu, bila kita involve sama-sama dan bercerita tentang benda tu, bercakap tentang benda tu, dah cukup banyak lah setiap hari. Dalam kereta, on the way nak pergi mana, nak jalan keluar rumah, on the way nak pergi naik kereta, nampak apa, bagi tahu dia. Bagi tahu, just bagi tahu. Tak payah, anak tak payah respon balik pun, tak apa. Kita tunjuk dekat dia apa yang ada, bagi tahu. Banyakkan bagi tahu. Apa yang ada kat sekeliling kita, apa yang kita tengah buat, apa yang dia sedang buat. Apa yang kita makan, tunjuk dekat dia dan cakap. Bagi tahu, just bagi tahu everything.
Dia macam ala-ala jadikan anak tu macam diary. Taklah diary, tapi maksudnya bercakap dengan anak tu seolah-olah dia memang tahu dan boleh bersembang dengan kita. Dia macam tu. Okay? Macam mana nak include anak untuk bercerita? Kena tengok level anak sekarang. Okay, kalau anak 4 tahun, dia dah ada ayat ke belum? Kalau belum boleh buat ayat lagi, vocab sikit, maksudnya fokus dulu untuk develop dia punya vocab. Bukan fokus bercerita dulu, sebab bercerita anak tadi perlu ada vocab yang banyak dan dah ada kebolehan untuk buat ayat, dan baru kita boleh fokus kepada bercerita. Kemahiran bercerita. Kemahiran bercerita ni dia ada sequence dia tu kemahiran bercerita. Tapi kalau setakat maksudnya kalau kata let's say anak ni tadi ni bahasa dari sudut bahasa dia tak berapa banyak lagi, contoh vocab dia tak banyak, so fokus kepada kita nak tambah vocab dia lebih faham perkataan-perkataan yang ada, dia boleh develop ayat dulu, basic ayat, daily punya ayat yang digunakan seharian dalam kehidupan seharian dulu, dan lepas tu bila dah ada ayat baru kita fokus kepada untuk bercerita pula. So kena tengok level anak. So macam mana nak induce? Macam mana induce? Induce apa susah tu bahasa ni. Macam mana nak induce Induce tu macam mana? Nak ajak anak bercerita kan? Bercerita ni tak semestinya pakai buku, tak semestinya bercerita pada benda yang dah lepas, bercerita tentang apa yang berlaku kat depan mata. Kereta jalan, lepas tu terlanggar benda, terjatuh. Ceritalah tentang benda yang kita tengah buat. Create the story. Mau tolak kah? Alamak, terlanggar kerusi lah. Dia dah terbalik. Ceritalah tu. Tengah cerita kereta tu berjalan terlanggar kerusi. That's the starting of story lah. Masa tengah main kita cerita. Cuma bezanya adalah bila kita masuk level bercerita, ayat yang kita pakai dengan anak kita adalah lebih panjang berbanding pada level kita nak bantu anak kita untuk dapat vocab, untuk belajar vocab. Yang tu biasanya kita pakai lebih simple. Apa yang berbeza tentang kita nak ajar vocab ataupun ajar bercerita adalah cara kita menggunakan bahasa sebenarnya. Kita boleh pakai aktiviti yang sama, tapi bahasa yang kita sebut, bahasa yang kita demokan pada anak kita tu yang berbeza-beza ikut target kita nak ajar apa. Kalau nak ajar ayat, kita pakai ayat apa. Kalau nak ajar cerita, kita create the story untuk tunjuk contoh ke anak kita. Dia macam tu. Okay. Alright. Boleh recommend buku cerita atau alat menyiasat untuk anak setahun 3 bulan. Okey, untuk setahun 3, kalau buku, biasalah kalau untuk setahun setengah ke bawah ataupun setahun, baru setahun macam tu. Kalau nak pakai buku, biasanya kita bukan cari buku yang saya tak ada bagi topik lah, saya bagi just gambaran buku tu macam mana. So kalau kita nak pakai buku, biasanya pada usia ni kita bukan nak kenalkan lagi dengan huruf, kita bukan nak kenalkan lagi dengan reading. Dia belum sampai level tu. Jadi untuk buku ni dia lebih kepada kita nak kenalkan buku tu sendiri. Benda yang boleh di flip kan, buku tu macam mana, kat dalam buku ada apa. Just untuk introduction dia panggil. So bila kita nak kenalkan buku ni, apa yang kita boleh pakai adalah buku ni tadi kita just beli je yang macam yang tebal-tebal sikit tu ke, ataupun yang lembut tapi dia tebal, senang nak selak. So kalau buku yang kertas dia nipis-nipis, anak susah nak selak sebab motor skill dia tak berapa bagus lagi. So beli yang macam tebal-tebal, yang macam cardboard punya style kan. So itu senang nak selak dan dia tak banyak pages. And dalam tu make sure banyak gambar, bukan banyak tulisan. Gambar yang kita boleh ceritakan dekat dia, kita boleh sebutkan kat dia, yang dia boleh nampak dengan jelas, gambar tu yang mudah difahami. Dia bukan banyak tulisan, buku cerita yang banyak tulisan pada suatu hari, semua tu yang ada like 3-4 perenggan, dia bukan macam tu. Sebab belum level dia untuk anak setahun 3 nak belajar membaca belum. Fokus kita bukan untuk dia belajar alfabet dan even bukan untuk belajar membaca. Tetapi dia adalah kita panggil sebagai literasi awal. Dia tengok dulu, maksudnya dia just dapat pendedahan, okey bentuk buku tu macam tu, buku ni boleh diselak-selak, kat dalam buku ada benda bentuk-bentuk macam tu, walaupun dia tak faham apa, tapi lebih kepada pengenalan awal dipanggil. Kan, so cari buku-buku yang macam tu. Ada banyak lah sebenarnya. Hari tu saya tengok dekat Big Bag sangat banyak.
Even saya pun beli dekat Big Bag tu. Tengok yang macam gambar banyak, tulisan sikit-sikit je. Lepas tu pula yang kat dalam dia bukan cerita yang berderet-deret yang ada pada satu hari apa berlaku. Tu cerita berlerik-lerik sangat. Ni just macam okay, apa-apa yang very simple lah yang kita nak cakapkan pada dia. Ada orang nak tidur, lepas tu ni ada gambar apa. Macam tu je. Just very simple. Okay, just untuk pengenalan awal. Ini kalau setahun lebih ni banyakkan objek. Okay, buku boleh pakai definitely, tapi banyakkan juga objek untuk improve dia punya manipulation tangan. Objek yang boleh dipegang, boleh dimanipulate, boleh dimain, boleh diletak, boleh dimasukkan, boleh dikeluarkan. Yang tu. And banyakkan juga macam aktiviti-aktiviti yang messy. Masa ni dah boleh main macam comot-comot sikit tangan, main pasir ke comot-comot. Kan watercolor takut dia makan ke apa, tapi something yang macam pasir ke apa kita dah boleh. Pasir ke tanah ke dekat luar rumah ke dah boleh kena-kenakan dekat tangan dia. Benda-benda yang macam messy kan, untuk sentuhan macam tu. Okay, so watercolor tu tak adalah kita expect dia pakai berus mengala, tak. Just chop-chop tangan ke, chop-chop jari ke, boleh je. Kan very simple activity macam tu. Okay, and ni untuk esok sebenarnya. Untuk esok saya ada buat kelas, siapa perasan lah, kita ada buat kelas ramah. Kelas ramah ada 3 kelas. Satu tentang, saya bercerita tentang aktiviti untuk yang bagi yang bajet murah. Aktiviti bajet dengan bajet murah. Itu satu. Nanti hari kedua, hari Rabu kita ada Teacher Mira untuk pengurusan diri untuk anak-anak speech delay. And hari ketiga, hari Khamis, kita ada Teacher Nick. Teacher Nick untuk bercakap tentang picky eater untuk anak-anak speech delay. So ada 3 kelas ramah yang kita akan run esok sampai Selasa, Rabu, Khamis, 3 hari. Dan kelas tu hanya RM4.90 je satu kelas. Nama pun ramah kan, RM4.90 lah. So masih lagi boleh mendaftar, tapi esok kita akan tutup untuk yang saya punya kelas. Okay, sebab esok dah start, malam esok kita akan start kelas tersebut lah. Alright. Okay, so saya just letak link dekat apa tu? Alright. Okay. Sikit je lagi saya lepas 10.30 je ni, sekejap je. Okay, anak umur 4 tahun tiba-tiba cakap ulang-ulang dan sedikit gagap. Okay, so dia macam ni, gagap ni sebenarnya pada usia 2 ke 5 tahun dalam range 2 ke 5 tahun biasanya ada anak yang memang berlaku gagap. Dan gagap ini dikenali sebagai gagap normal. So gagap normal ni ciri-ciri dia macam mana? Okay, gagap normal ni ciri-ciri dia adalah anak dia buat pengulangan seluruh perkataan. Seluruh perkataan tu maksudnya contohlah kalau dia nak sebut mama nak apa kan contohnya kan. Nanti dia macam mama seluruh penuh, perkataan penuh tapi diulang-ulang. Adik tak nak lah. Macam tu. So dia ulang penuh. Kakak macam tu. Okay. Pengulangan penuh. So kalau pengulangan penuh, lepas tu kita tengok dia punya gagap tu on and off, kejap ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kejap okey, kejap tak, macam tu kan. So bukanlah sepanjang masa setiap kali nak bercakap tu dia gagap. So kalau on and off and sekejap ada, maksudnya pengulangan tu penuh, biasanya ia adalah gagap normal yang memang biasa berlaku bila kanak-kanak tu macam baru nak, dia tengah mencari perkataan, dia tengah recall banyak perkataan yang dia nak cari untuk bina ayat kan. So dia tengah belajar untuk construct something, so dia kena recall banyak benda sampai dia macam ada benda yang mungkin dia ingat, ada perkataan dia lupa, so dia akan jadi gagap-gagap macam tu. Cuma kalau berterusan, let's say berterusan 6 bulan, 7 bulan memang konsisten dan tak hilang-hilang. Lepas 6 bulan pun masih ada lagi tak hilang, dan gagap tu dia macam nampak anak tu sangat struggle untuk bercakap. Mungkin ada grouping ni maksudnya berkekuk dahi lah, mulut macam tu sangat-sengit ke, contohlah itu grouping dia panggil grouping behavior. So kalau macam tu boleh berjumpa dengan speech therapy untuk check. Tapi kalau on and off tu biasanya normal. Anak kurang fokus, apa aktiviti yang sesuai? So fokus ni terdiri daripada beberapa perkara. Beberapa kemahiran. Yang pertama adalah kebolehan anak untuk
maksudnya untuk switch dia punya attention. Maksudnya untuk pindah-pindahkan fokus dia. Contoh dia tengah main kereta, dia boleh bila dia berkaitan dengan bercakap, berkaitan dengan interaksi. Contoh dia tengah main kereta, lepas tu tiba-tiba kita kat sebelah dia, kita cakap, adik ni ada ball. Kita cakap dengan dia, adik ni ada ball adik ni. Dia boleh tak pindahkan tumpuan dia daripada tengah tengok kereta kepada tengok ball? Pindahkan. Itu latihan memindahkan tumpuan. Dia ada latihan memindahkan tumpuan. Yang memindahkan tumpuan ataupun fokus lah. And then yang kedua adalah latihan untuk supaya anak tu follow kita punya tumpuan. Contoh, satu pertama sekali adalah kita tunggu supaya anak tu boleh pindah tumpuan dia. Contoh dia tengah buat something, kita cuba untuk bawa dia kepada benda lain. Contoh kita tengah tengok gambar yang ni, kita kata okey tengok yang ni pula. Macam tu. So boleh tak ada ability untuk pindah-pindahkan tumpuan dia kepada objek lain. Okay, so kalau kata boleh pindah-pindah dengan baik, maksudnya tumpuan dia sebenarnya tak ada masalah sangat. Yang satu lagi adalah kita nak suruh dia follow tumpuan itu macam mana. Contoh kita tunjuk ke arah sesuatu, adakah anak boleh follow? Adakah anak boleh melihat ke arah itu? Contoh kan, kita tunjuk, ada cat, dia tengok tak ke arah tu? Ke atas ada aeroplane, dia tengok tak ke arah atas? Ke arah atas, jumpa tak jumpa tu cerita nombor 2. Tapi adakah dia follow kat mana kita point? So aktivitinya apa? Setiap kali berjalan keluar, setiap kali ni banyakkan pointing benda kat sekeliling kita. Tunjukkan pada dia. Bermula dengan benda yang dekat dulu. Kita nak create awareness anak tu tadi kepada apa yang kita tengah cakapkan pada dia. Sebab itu proses tu bila anak aware yang kita tengah berinteraksi dan bercakap dengan dia, barulah anak ni tadi akan tahu apa yang kita tengah cakap. Baru dia boleh bagi tumpuan kepada apa yang kita cakap dan baru dia boleh belajar perkataan-perkataan yang kita cakap. Ini saya bercerita dalam konteks kita nak bantu fokus anak untuk ajar bercakap. Okay, so kita nak create anak ni sedar tak yang kita tengah bercakap dengan dia, tunjukkan sesuatu, bagi tahu sesuatu, dia sedar ke tak sedar. So kita nak create that awareness dulu. Dan baru dia boleh belajar bercakap dengan baik. So kalau kata dia tak sedar pun kita bercakap dengan dia, kita tunjuk objek lah, kita cerita tentang benda tu, benda ni dia tak tengok. So kalau anak tak tengok, definitely sebenarnya kita bercakap dengan dia pun mungkin tak masuk pun sebenarnya apa yang kita cakap tu. So lama-lama dia akan jadi kita bercakap banyak, tapi macam kenapa anak macam tak dapat vocab pun? Sebab itulah. Sebab dia sebenarnya tak aware pun yang kita bercakap dengan dia. So kita nak create awareness yang kita tengah bercakap dengan dia. So every time kata dia tengah buat kerja, buat something, main ke apa, pergi dengan dia, cuba bercakap dengan dia dan tunggu. Duduk kat depan dia, tunjuk objek something, bagi dia dapat apa tahu. Bagi kalau tengah main tu, bagi dia angkat muka tengok kita duduk depan dia dan bercakap dengan dia. That shift attention dia panggil. Pada shift, maksudnya kalau nak bagi main, katalah nak main puzzle ke apa kan, kita bagi satu, dia letak. Lepas tu dia kena pindah balik ke kita. Attention dia dapatkan lagi satu puzzle. Letak lagi. Okay, tunggu lagi. Dia pindah tak attention dia daripada puzzle ke kita. So kita nak dapatkan, just dia punya aim apa? Nak dapatkan anak tu tengok pada objek, tengok kepada kita. Tengok kepada objek, pindah pada kita. Tengok pada apa benda kita boleh buat supaya anak boleh buat benda tu. Tu dah aktiviti dia. To improve focus. Okay. Ada tak budak pandai cakap tapi autism? Ada. Autism ni dia sangat besar tau range dia. Okay, dia ada range anak yang autism yang low, sangat low, maksudnya dari segi pengurusan diri, dari segi IQ dia, dari segi bahasa, dari segi dia punya kemahiran asas semua low. Maksudnya very low punya spektrum. Dan dia ada yang very high. Dia besar tau, range dia besar. Dia ada yang very high. Very high ni maksud apa? Dia macam budak, kalau kita tengok anak-anak yang mungkin didiagnose sebagai Asperger. Asperger ni apa? Dia macam high function autism. Yang mana dia boleh bercakap, dia boleh belajar dengan sangat baik, dia genius, cuma dia ada certain issue on social. Macam tu, dia ada isu pragmatik dari segi hubungan sesama dengan connection dengan manusia. Dia sometimes dia pelik sikit. Dia macam tu. Okay, so dia ada big range. Itu kena check lah dengan pakar psychiatrist, child psychiatrist kanak-kanak untuk menentukan kalau kata ada autism, tak ada autism, ataupun autism yang high function ke low function, yang tu kena check dengan child psychiatrist lah. Okay.
Anak 5 tahun 4, perkataan dia tak sampai 50, tak ada kontak, arahan simple dia boleh ikut, tutup pintu, buka lampu. Okey, perkataan dah ada, tak sampai 50, dia 5 tahun. Okey. Speech delay and autism. Okay, so anak-anak yang dengan autism, okay, yang memang dah ada diagnosis autism, selalunya kenapa dia boleh dapat diagnosis tu, because of anak-anak ni memang kekurangan, akan ada kekurangan pada eye contact dan juga eye contact sebenarnya. Anak-anak autism dia suka avoid. Dia selalu avoid untuk buat eye contact. Dia bukan tak tahu kita tengah bercakap dengan dia tahu. That's why kalau macam ni, Encik Adam Dayang kan, Encik Kepuan, okay, maksudnya dia sedar kita bercakap dengan dia, sebab tu dia boleh follow arahan, tetapi dia avoid. Because untuk anak autism, eye contact tu adalah connection dengan manusia, dan sometimes dia orang tak boleh nak faham, dia tak boleh, dia rasa benda tu too complicated. Dia ada kajian lah yang dibuat kenapa anak autism avoid ataupun dia elak daripada eye contact tu, because dia kata human punya face ni too much information untuk dia digest. Too much information. Dia rasa sangat susah. So that's why dia avoid. Dia rasa sangat susah untuk faham memek muka kita yang macam dahi berkerut. Kalau kita bercakap dengan mata kecil besar kan, siap ada kedut, dia mungkin nampak lah kedut-kedut kat muka kita sekali ke. Autism kan sometimes dia punya fokus tu lain sikit. Right? So that's why dia tends to avoid. Tapi bukanlah bermakna dia tak boleh buat langsung. Dia boleh buat, cuma sometimes dia agak sedikit cuba untuk elak. Tapi it's okay. Benda tu is a trait yang sangat susah untuk kita kata kita nak normalizekan eye contact macam biasa tu, mungkin agak susah. Tapi dia boleh diminimumkan. Okay. So sekarang vocab dia masih sikit. So of course anak autism ni dia nak belajar vocab, kita tahu dia nak belajar vocab yang banyak, yang sometimes dia tak make sense untuk dia, yang mungkin dia tak boleh apply, sometimes sangat susah untuk dia dapat benda tu. And selalunya untuk anak-anak yang tak kisahlah autism ke tak autism pun yang delay, kita start dulu dengan functional words, perkataan yang functional. So, contoh, kita tak ajar nama-nama, tak perlu ajar lagi nama-nama bunga, nama-nama haiwan yang macam terlalu banyak nama haiwan yang even kita tak pernah tengok pun everyday kan. So yang itu boleh ajar dan anak tu biasanya boleh dapat, tetapi it's not functional. So selalunya anak macam ni kita ajar perkataan ataupun kita ajar kita panggil sebagai phrases, ayat-ayat pendek yang berkait dengan sesuatu situasi yang functional untuk dia, dia boleh pakai terus. Contoh kalau kata let's say dia berkait dengan keperluan dia, keperluan anak ni tadi, apa keperluan dia, dia ada communication punya keperluan which is ada 10 yang biasa kita pakai. Okay, contoh untuk dia memenuhi kehendak dia, ada tak vocab ataupun phrases yang dia boleh pakai untuk meminta, untuk mendapatkan sesuatu yang dia nak? Ada tak phrases ataupun perkataan yang dia boleh sebut untuk supaya dia boleh bagi tahu, memberitahu sesuatu? Kan? So itu berkait dengan komunikasi, function communication, dan ada ayat-ayat dia. So ada juga anak autism yang sometimes, sebab dia lain-lain tahu, setiap anak je lain-lain. Saya nak bagi tips, dia bergantung kepada anak tu sendiri, level dia tak kat mana. Ada anak yang perlukan gambar untuk dia faham. Contoh, kita nak cerita tentang sequence sesuatu. Contoh, okay, pakai baju, lepas tu pakai seluar, lepas tu pakai, contoh. Kan kita nak galakkan dia untuk sebut. Okay, first adik pakai apa dulu? Pakai baju. Okay, kedua pakai apa pula? Pakai seluar. Maksudnya ada gambar yang membantu dia untuk sebut that process, ataupun untuk menjawab soalan kita, atau untuk bercerita sesuatu. Kan dia kena ada visual, bantuan visual, baru dia boleh cerita. Ada anak yang macam tu. So kalau macam tu, kita boleh pakai visual punya cue. Contoh kita ada gambar-gambar yang kita, setiap kali kita nak bantu dia untuk bercakap, dan dia kena susun gambar ke, ataupun guna gambar tu untuk dia remind dia untuk guna apa perkataan yang sesuai pada masa tu. Kan dia macam tu. So ada banyak cara, bergantung kepada anak tadi ni punya, kita panggil kelebihan dia, ataupun benda yang dia kira cara belajar untuk anak. Adakah dia visual, adakah dia hands on. So setiap anak tu lain tu cara dia. Okay, so boleh try visual. Selalu anak autism ni dia a bit visual. Untuk banyakkan vocab, bolehkah bantu dengan
banyakkan describe. Boleh? Boleh. Cuma describe kita tu jangan, kalau kita fokus kepada vocab, jangan terlalu panjang. Contohnya, kalau kata kita nak cerita pasal bola contohnya. Kita tak boleh, kita bercerita tu terlalu, adik tengok ni besarnya bola ni, jom kita sepak bola ni, nak jom kita main sama-sama bola ni. Dia panjang sangat, so anak tu tak boleh pick up apa maksud setiap biji butir perkataan tu. So bila kita nak fokus kepada vocab, cara kita bercakap adalah kita kena tekankan certain vocab yang kita nak supaya dapat. Contoh, katalah bola. Bola sekeliling, macam daripada bola itself, kita boleh cakap tentang nama bola, kita boleh bercakap tentang saiz bola, kita boleh bercakap tentang sifat bola, kita boleh bercakap tentang siapa punya bola, kita boleh bercakap tentang kedudukan bola, duduk kat mana. Jadi kita pilih mana wordings yang kita masa tu kita nak dia dapat. Contoh kita main bola tapi hari ni kita fokus untuk dia dapat kedudukan. Contoh, kita fokus untuk dia dapat, dia tahu vocab kedudukan melalui aktiviti main bola. So, kita boleh plan. So, mungkin bola tu kita sepak masuk bawah meja, kita gelilik masuk bawah kerusi. So, once bola tu masuk bawah meja, kita cakap, alamak dengan adik tu. Bola dekat bawah. Bawah meja tu dekat bawah. Bawah meja. Ni kat bawah sebab meja tu kita tunjuk ni kat bawah. So, dia tahu, oh meja tu adalah bawah. Bawah tu adalah position. So, bila kita tekan, so untuk masa tu kita nak sebenarnya kita tengah tekankan bawah. Tapi mungkin ada time kita main bola juga. Bukan main bola, bukan sekali bukan dengan anak. So ada time kan esok kita main bola lagi. Mungkin masa tu, okay, kita dah atas bawah tu. Nanti mungkin hari ni kita nak fokus kepada apa perbuatan pula ke. Contoh kita nak baling. Baling. So, kita nak supaya dia dapat perkataan baling. So, okay. Mama baling. Ready? 1, 2, 3. Mama baling. Baling! So, baling tu disebut semasa tengah buat. Sebab kita nak dia dapat perkataan baling tu adalah aksi. Bukan objek. It's action. Kan? So, untuk create kefahaman. So, once kita create kefahaman banyak-banyak, dan nanti dia akan sebut. Dan jangan expect anak terus sebut masa tu bila kita ajar vocab. Jangan expect dia terus sebut masa. Kalau dia sebut terus, Alhamdulillah, okey. Tapi kalau dia tak sebut terus, tak apa. Jangan risau. Dan jangan rasa anak tu macam kita feel ajar ke. No, dia memang macam tu. Dia proses memang macam tu. Alright? Anak speech delay, dia macam banyak mengamuk. Dah lama tak okey. Adakah makanan pemberanan sifat agresif sebab dia macam banyak makan sugar, processed food lady? Sometimes yes. Okay, sugar. Sugar kadang-kadang dia boleh membuatkan, ini untuk certain anak lah, bukan saya kata semua. Sugar especially untuk anak yang mungkin selalunya anak yang mungkin dah memang ada sedikit activeness tu dalam diri dia. Sugar tadi boleh membuatkan dia lebih agresif. Dia lebih agresif. Agresif tu maksudnya mungkin dia lebih aktif, lebih banyak bergerak, lebih banyak tenaga untuk mengamuk. Mengamuk tu perlukan tenaga, betul tak? Dia lebih tekad untuk dapatkan sesuatu benda yang dia tak dapat, dan dia boleh keluarkan dia punya energy tu through crying, through golek-golek kan. So boleh, tapi kena tengok juga sometimes ada anak-anak dia tak adalah related dengan pemakanan, tapi mungkin related kepada dia punya growth, perkembangan dia. Okay, perkembangan anak-anak ni di setiap tahun dia akan berbeza. Sebab perkembangan apa yang berbeza? Perkembangan otak dia berbeza. Kan, perkembangan otak dia beza. So bila perkembangan otak dia meningkat, contoh kalau kita tengok anak kita bila masa usia setahun lebih, kita senang kan kita bagi arahan dia buat. Kalau kita ajak dia letak baju dalam bakul, dia akan buat. Botol letak dalam kalau kita suruh dia buat benda-benda yang berkait dengan arahan-arahan ni, dia akan buat. Dia seronok buat benda tu. Tapi once kita tengok usia 2 tahun lebih, 3 tahun, dia dah tak nak buat dah. Kita suruh dia, baju ni pergi letak kat bakul, tak ada. Walaupun dia dah tak faham, tapi dia tak buat. Dia pilih untuk tak buat. And sometimes, anak ni tadi juga macam benda-benda yang kita dah biasa suruh dia buat. Dulu dia buat. Kita suruh dia pergi buang sampah, dia pergi buang. Sekarang dia tak nak buang. Lepas tu pula dia dah start keluar sikap-sikap yang macam tu tak kena, ni tak kena. Behavior lah dia panggil, behavior.
Sometimes benda tu tak adalah berkait dengan pemakanan, tapi lebih kepada development kognitif anak tu. Sebab dia dah rasa macam, oh okay, aku nak test. Kalau aku buat macam ni dapat apa? Kalau buat perangai macam ni, apa yang berlaku? Apa respon orang lain kalau buat macam ni? Oh, aku tak puas hati benda ni. Sebab dia akan ada dah start rasa tak puas hati, dah start rasa marah, dah start ada rasa apalah kan, macam tak merajuk ke. Kecil-kecil setahun lebih tak ada lagi macam tu. Setahun lebih dia belum. Paling pun lapar nangis tu je lah kan. Nangis tu sebab lapar, susu, itu je lah. Tapi bila macam tu, dia dah banyak feelings dan lain. So, in response to feeling-feeling yang macam tu, sometimes dia memang akan create behavior yang kita panggil. Dan behavior ni sebenarnya dia bukanlah, kadang-kadang kita kata lebih kepada okay, kalau selepas makanan ke, sebenarnya dia lebih kepada sama ada perkembangan anak tu, pemakanan mungkin menyumbang sikit tapi tak terlalu besar sangatlah. And behavior ni macam mana kita nak handle adalah memang totally true parenting skill. How kita react dengan certain behavior anak tu akan menentukan adakah anak tu akan teruskan behavior tu ataupun dia akan start kurang. Tapi kadang-kadang ada certain behavior dia akan take time untuk improve. Tapi kita kena tahu how to control dan how to respond kepada that behavior lah. Supaya dia tak jadi berterusan, supaya dia tak jadi violence, jadi terlalu ganas ke. Kan kalau kata behavior tu something yang teruk, contoh memukul ke apa, yang tu kena tegas supaya kita nak dia berhenti daripada buat benda tu. Kita nak bagi tahu dia benda tu salah through kita punya parenting skill, through kita punya action, through kita punya words yang kita sebut dengan dia. So apa cara tu nak kena tengok lah, dia berbeza dah daripada ikut apa masalah pada anak, apa kita panggil ikut sebab. Sebab dan cara anak tu tadi menunjukkan mengamuk dia tu. So kena tengok why. Dia pemakanan ni mungkin, tapi dia bukan satu benda yang terlalu kita panggil big reason lah. Mungkin ada sikit je lah sumbangan dia kat situ. Okay. Tapi kalau kata anak macam hilang fokus, bergerak banyak, yang tu yes juga. Dia bukan mengamuk, dia banyak bergerak. Dia macam lagi nampak makin aktif pula tengah malam lompat sana sini. Dia bukan mengamuk on something. Kalau mengamuk atas reason tertentu, yang tu behavior. Seawal umur berapa boleh check? Biasanya setahun setengah ke atas. Yang tu antara usia yang kalau kata pergi KK ke, pergi hospital, dia akan ambil biasa 2 tahun ke atas. Tapi kalau macam kecil sangat, bawah 2 tahun, yang tu selalunya pergi swasta lah. Pergi center-center swasta. Kalau dekat nak pergi government sebab waiting list panjang, jadi dia akan utamakan dulu yang usia-usia dah besar sikit. So, usia yang biasanya kita boleh nampak dengan jelas adalah selalunya 2 tahun. 2 tahun, kalau ada delay memang dah jelas kelihatan. Kalau setahun tu kadang-kadang dia macam tak berapa jelas lagi. Sebab banyak lagi skill yang belum develop. Dia macam tu. Nak ada pandai cakap sikit-sikit tapi kadang-kadang ayat terbalik. Okey je. Betulkan je. Benda tu biasa sebenarnya ayat terbalik. Kita pun kalau kata pergi, contoh kan, pergi belajar bahasa mula-mula dulu kan, kita belajar bahasa Inggeris masa kat sekolah contohnya. Kan bukan sekat terbalik, grammar semua tak betul. Saya lah tu. Sampai sekarang tak betul. Grammar sampai sekarang susunan kalau cakap English tu mesti ada yang terbalik juga. Bukan sebab kita tengah belajar new language. Belum fasih lagi. So once anak tu keep practicing, banyak guna, dia akan jadi fasih dan akan lebih cantik lah dia punya structure ayat semua tu. It's about practicing. So kita keep betulkan lah kalau kata dia terbalik, kita bagi yang tak terbalik supaya dia dengar structure yang betul tu. Betulkan dengan cara macam tu je. Right? Okay, sikit lagi. 1, 2. Macam mana nak ajar anak 2 perkataan, selalu kena gabung 2 ayat je ke sebab anak baru nak start. Mama shoes, mama eat. Yes, betul lah tu. Betul, 2 tahun memang biasanya dia akan start keluar 2 patah perkataan. Betul. Memang itu level dia. So kalau kata anak dah boleh gabung 2 perkataan, puan punya ayat dah boleh pergi kepada 3 atau 4. Kita punya ayat yang keluar daripada mulut kita. Contoh dia kata mama shoes. Mama shoes. Tengok situasi. Kalau kata let's say dia memang tunjuk shoes tu dan dia nak suruh maksudnya dia nak pakai kasut ke apa,
kaitkan balik, sesuaikan ayat kita bagi tu dengan situasi lah. Dia kata mama shoes, oh adik nak pakai shoes, adik pakai shoes. Kita bagi dalam, kita boleh cakap 2, 3 atau 4. 2, 3 atau 4 yang kita boleh pakai ikut keadaan dan situasi pada masa tu. Sebab bila dah once dah keluar perkataan, actually sebenarnya vocab dia quite banyak. Kita just nak tunjukkan dia macam mana dia nak pakai je. Right. Okay, kelas Rahma ada link dekat yang diberikan tu. Saya dah tahu ada link yang dipinkan kot. Saya rasa tim saya ada letak link kat situ. So boleh klik dekat situ. Esok sesi saya, okay, bina aktiviti dengan anak speech delay dengan harga bajet murah. Apa tahu. Tak ingat kan, tapi something about budget, harga bajet lah. Itu esok. Second day, kelas apa? Kelas ni. Pengurusan diri untuk anak speech delay yang macam susah nak potong kuku lah, pakai baju lah, pakai seluar lah, nak ajar pakai baju, pakai seluar, nak ajar nak potong rambut, potong kuku, sok gigi, pengurusan diri lah. Kan? Yang itu. So itu hari Rabu, hari Khamis tentang fikir kita. Anak-anak susah makan. Yang ni boleh join sesi tu. Kalau anak berterusan speech delay sampai ke sekolah, ada kaitan dengan autism ke? Depends, tak semestinya autism. So ada banyak sebab kenapa anak delay. Kan contohlah, ada anak yang mungkin, pernah dengar tak, slow learner. Slow learner kadang sampai sekolah pun dia masih lagi slow. Sebab dia belajar dalam pace yang agak lambat. So in terms of kerana telah bercakap, belajar, dia akan slow juga. Kan? So even ada anak yang mungkin dari sudut kita panggil sebagai mungkin memang ada perkembangan yang lambat, contoh GDD, Global Developmental Delay, kan dia delay secara menyeluruh dari segi mental dan fizikal. Kalau macam tu pun memang dia akan lambat, even sampai sekolah pun dia akan lambat, tapi dia tidak semestinya autism. Okay, ada anak yang memang speech delay biasa, tapi tidak dirawat dengan secukupnya pun mungkin sampai sekolah akan still ada delay. Kan, yang mungkin tak ada reason apa, tapi dia just mungkin kurang rangsangan. Daripada kecil, rangsangan tak banyak sangat. So, kalau rangsangan tu keep berkurang dan tak ada improvement, tak ada rawatan yang kita bagikan secara intensif dan secara kita nak push untuk dia dapat balik skill yang dia tertinggal, dan mungkin sampai sekolah pun dia masih ketinggalan, padahal dia adalah anak yang mungkin hanya kurang rangsangan. So, depends, tengok situation dan faktor-faktor yang terlibat. Tidak semestinya autism. Autism tu salah satu je tau. Salah satu sebab. Dan for the whole world, kan, autism tu yes, kita banyak mendengar tentang autism, tapi dia ada portion dia. Dia ada portion dan ada banyak lagi kes-kes lain yang bukan autism tu, tapi still ada masalah lambat bercakap. Okay. Anak setahun 6 bulan dia memang tak banyak cakap, dan bila kita sebut dah minta ulang, dia memang takkan ulang. Memang takkan ulang sebenarnya. Anak tak delay pun takkan ulang, delay pun dia tak ulang. So macam mana nak ajar anak bercakap? Jangan minta anak ulang. Jangan, that's betul, itu adalah teknik dia. Jangan minta anak ulang. Jangan suruh anak sebut. Kita nak ajar anak sebut dengan cara bukan suruh dia sebut. Tapi kita yang kena keep bagi tahu dan bagi peluang. Tapi bukan suruh. Kita bukan cakap, ni adik ball. Cuba adik sebut ball. Adik cakap ball. Cakap ball. Never. Jangan buat macam tu. Lama-kelamaan anak tu memang tak nak cakap dengan kita. Sebab dia kata, tak kenapalah aku asyik nak kena sebut je. Tak best langsung sembang dengan mak. Okay, asyik-asyik kena ulang. Asyik-asyik kena ulang. Stres budak tu. Dia pun tertekan tengok. Okay, so sebenarnya kita kena keep bagi tahu, adik ada ball. Mama ada ball. Ada ball. Ni ada ball. Jom. Kita lah apa, ball bounce. Boom. Boom. Ball. Dah, stop. Tengok dia, tunggu. Tengok dia buat apa dengan ball tu. Ada tak dia cuba ambil ball tu dan sebut ball. Cuba buat bounce punya sounds ke. Tak payah suruh. Kita buat demo a few times. Tunggu dia buat tak. Kita buat something, demo kat dia a few times. Then tunggu dia buat tak. Kalau main animals, adik cat miau miau, jalan kat adik ni, jalan kat adik miau 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 miau. Dia pergi kat adik miau 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 miau. Nah. Cat adik, tunggu tengok dia buat kat benda tu dekat kita.
Kalau dia bermula dengan action pun maksudnya dia cuba tiru. Action dan bunyi dulu. Dan nanti baru datang words. Dia bukan senang nak tiru bunyi, nak tiru sebut perkataan. It's not easy. Okay, dia bukan semua perkataan dia boleh tiru. Butterfly, spaghetti. Dia take time tu. Setiap bunyi ada masa. Dan dia takkan boleh tiru semua bunyi serentak. Takkan boleh tiru semua perkataan serentak once baru nak belajar bercakap. Lepas tahun 6 sebenarnya baru nak start. Mungkin ada a few words yang spontan tapi takkan banyak. Dan dia takkan boleh sebut semua perkataan lagi. So kita kena keep telling dan bagi peluang. Kita tunjuk, stop, berhenti, pause, tengok dia repeat tak. Kita pause, just tunggu. Tunggu. Ni cat. Cat jalan. Macam ni cat jalan? Tapi kita dah demo dulu dah tadi. Demo dulu. Alright, tu cara dia. Demokan words, demokan sentence, demokan sounds, demokan action apa dan bagi dia peluang untuk cuba buat. Anak main gigit-gigit gigi dia. Gigit-gigit gigi. Macam mana? Macam ni. Tak gigit-gigit gigi. Gigit-gigit gigi. Cuba tengoklah umur berapa. Umur berapa. Kalau yang terlalu eksesif sangat, teruk sangat ke, mungkin kena check dengan OT kot. Kena tengok dia punya, kita panggil sebagai sensory dia. Adakah dia buat benda tu because of dia nak dapatkan sensory punya rangsangan ke macam mana. So kalau anak 2 tahun ke atas, 3-4 tahun, better check lah. Ataupun kalau anak tu macam tengah nak merasa something ke, baru nak tumbuh gigi ke, sometimes mungkin sebab nak tumbuh gigi. So kena tengok usia anak juga. Babbling maksud apa? Babbling tu yang bunyi-bunyi berulang. Ba-ba-ba-ba-ba, mama, gaga, ada, di. Bunyi-bunyi berulang macam tu. Tu babbling. Dia berbeza. Dia ada babbling, dia ada jargon. So kalau babbling dia bunyi berulang, sometimes benda tu dibuat, anak-anak buat dia bukan bertujuan untuk interaksi pun. Dia tengah main, mama, gaga, kan dia bunyi-bunyi berulang tu babbling. Kalau bahasa alien ataupun jargon, dia tu bunyi macam bercakap. Dia banyak bunyi yang macam absolutely dia kan. Bunyi macam cakap. Dia bunyi macam bercerita something lah, ambil ada objek lah, kau pencuri ni, kau terkerang apa. Bunyi tu bunyi tu macam bunyi bercakap tapi dia tak ada makna. Dia just bunyi yang perkataan ataupun bunyi yang dibuat-buat. Dia buat. Kan. Itu adalah jargon. So kena tengok is it jargon atau babbling. Kalau jargon dia one step untuk bercakap, dan selalunya anak jargon ni dia belum bercakap disebabkan oleh kurang vocab. Tapi dia dah boleh buat banyak bunyi. Contohnya. Tiga tahun sekarang baru banyak cakap. Vocab. Okay. Alhamdulillah nak ikut apa yang cakap. Sebenarnya susah nak cakap. Nak apa je jadi. Cuma ada pelik sikit. Okey je. Okey je. Campur pun okey je. Alright? Macam mana nak kurangkan fasa ekolalia? Okey, macam mana nak kurangkan ekolalia adalah dengan tambahkan dia punya kefahaman. Selalunya anak eko sebab dia tak faham. Contoh kita tanya soalan, dia tak faham, dia just repeat balik. Dia just tak faham. So ataupun cara lain adalah bila kita bercakap dengan dia, bagi jawapan terus. Kan contoh isti'ah kita nak bagi minum air dekat dia. Isti'ah kita tanya, adik nak minum ke? Soalan. Adik nak air? Adik nak air ke? Contoh tu soalan. Adik nak air apa? Tu soalan. Isti'ah kita bagi soalan, kita boleh bagi jawapan terus. Supaya kalau dia repeat balik, benda tu akan betul untuk dia. Contoh kita bagi adik nak minum air. Bagi adik minum air. So kalau dia ambil, adik minum air. Okey, adik minum air. So dia akan repeat balik bercakap tapi benda tu benar untuk dia.
Dia tak nampak macam pertanyaan kita terus bagi the answer masa benda tu berlaku. Adik tulis, adik tengah tulis. Kita tak tanya adik tengah buat apa. Memang dia akan ulang balik. Okay, so boleh bagi terus jawapan. Ataupun kalau kita adik, orang tak suka tanya kan adik nama siapa kan, macam tu kan. Kita tanya siapa, kita boleh buat adik nama siapa, nama, kan kita macam soalan kita bagi and then kita terus bagi jawapan untuk dia tiru. Adik nama siapa? Nama Ayu kan? Macam tu. Nama Ayu. So dia ambil nama Ayu. Betul nama adik Ayu. Contohlah. Maksudnya kita prompt dia untuk supaya dia echokan jawapan. Alright? Okay. Last. Kalau hantar terapi government kira dah lambat kat sini apa ni? Government kira dah lambat. Okay. Umur berapa ni? 3 tahun setengah. Okay. Kalau terapi government, dia bukan kira lambat ke tak. Cuma kat government waiting list tu panjang. Untuk dapatkan queue, untuk berjumpa terapis tu panjang. Dia maksudnya kena menunggu lama. Contoh mungkin 6 bulan, 3 bulan ataupun ada setengah tu yang sampai setahun. Hari ni buat appointment, tahun depan baru dapat. Contohnya kan. So sebab dia panjang. Okay, memang wait list tu panjang. So tak boleh, ni memang terhad lah bilangan terapis tu terhad dekat government. Yang hari tu statistik, bukan statistik lah, numbers of speech therapy di government dalam lebih kurang 150, 140 lebih macam tu je. 150 max. Untuk kereta satu Malaysia. Kan 150 orang seluruh Malaysia. So bayangkanlah berapa panjang dia punya waiting list tu. So that's why option dia, another option adalah pergi private. Cuma private ni a bit costly lah. Kan harga dia tahulah macam mana kan. Option lain adalah belajar dan buat. Pilih nak yang mana. Tapi saya prefer belajar dan buat. Sebab selalunya impact dia lebih besar bila parents tahu nak buat apa dekat rumah. Sambil-sambil main dengan anak tu, tahu apa teknik nak pakai. Sebabnya kalau pergi hantar terapi pun, dia main je dengan anak apa, dengan anak kan. Terapi tu main je dengan anak, tapi dia tahu goal apa dia nak achieve masa tengah main. So apa kata belajar teknik tu dekat rumah sambil-sambil main buat teknik tu, kan boleh? Apa beza dia? Kalau hantar terapi, ramai parents marah. Bayar mahal, pergi main je, main masak-masak, main nak patung. Saya ajar bercakap, kenapa main-main? Memang macam tu. Memang tu cara dia nak ajar bercakap. Dia ada teknik yang kita nak ajar, ada goal, kita nak ajar apa. Okay, dia ada benda lah macam tu. Okay, kita sekarang tengah nak ajar vocab. So ini teknik dia, ini peralatan dia, ini mainan dia kita nak pakai. So why not? Kan, sementara menunggu hospital yang panjang dan mungkin nak bayar kepada private, kita mungkin tak mampulah nak dapat terapi yang kerap. Mungkin kena pergi juga terapi, tapi mungkin boleh kurangkanlah bilangan terapi tu for the time being. Sementara nak tunggu appointment, boleh buat sendiri. Buat teknik tu semasa tengah main dengan anak, everyday kita boleh main dengan anak kita dan boleh buat teknik tu. Definitely boleh. Dan saya memang mengajar teknik tu. Kan? Saya sebenarnya setiap bulan tak tahu berapa banyak kelas saya buat untuk ajar teknik yang anda boleh pakai dengan anak kat rumah. Sebenarnya. Okay, sebab saya tahu tak ada, bukan semua orang mampu nak pergi hantar private setiap minggu. It was setiap hari. Of course 1,000 something cost dia sebulan. 1,000 lebih, mungkin ada 2,000, mungkin ada sampai 3,000 sebulan. Just untuk for terapi punya kelas. Kan? Alright? So boleh join. Esok kita ada, esok kita ada, saya ada kelas ramah, tapi esok saya akan bercerita tentang aktiviti bajet. Apa yang anda boleh buat. Sebab hari tu ada parents tanya saya, dia kata, Puan buatlah kelas untuk kelas apa aktiviti bagi yang bajet murah. Kan aktiviti untuk ajar anak cakap ni, ajar speech delay ni yang bajet murah, tak perlukan nak beli barang mahal-mahal. Saya kata berlambat-lambat aktiviti yang bajet murah. So esok saya nak share apa benda yang kita nak capai, apa goal dia nak achieve, apa skill dia dan apa aktiviti dia. Kan apa aktiviti yang kita boleh buat yang mungkin tak pakaikan banyak ni pun.
Kan? So boleh mendaftar kelas ramah RM4.90. Kan, RM4.90. Dia macam itu pagi tadi tim saya cakap kelas puan ni kan sama harga lah dengan Shopee punya shipping cost. Saya kata RM4 lebih kan macam shipping cost beli barang kat Shopee. Alright. So boleh mendaftar di link. Macam mana nak daftar kalau yang di TT? Mungkin boleh tengok dekat link kot. Kan. Yang dah mendaftar nanti tim saya akan esok kita akan tutup pendaftaran untuk saya punya kelas, tapi kelas nutrition dan tu masih buka. Nanti tim saya akan hantar WhatsApp ataupun email. Selalunya WhatsApp lah, kita akan hantar link untuk kelas. Sebab link esok kelas esok kita buat dekat Zoom. Kita tak buat secara live. Sebab kelas berbayar, so kita akan ada room special untuk yang orang yang memang membayar sahajalah. Okay. Okay. Kalau anak sakit, contoh demam tapi ada nangis sikit-sikit, apa aktiviti yang boleh buat selain bagi gadget? Kalau ibu tengah sakit nak rehat baring. Okay, so dia macam ni lah. Dia kalau 100% sometimes lah kan, 100% kita nak elak gadget ni, sometimes dia susah tau. Sangat susah untuk kita punya current situation sekarang ni nak mengelak daripada gadget. Sangat-sangat susah. Kan sangat-sangat susah. Nak kita kata nak zero gadget, free gadget. Yang tu ada yang boleh buat dan saya sangat salute bagi yang boleh buat. Tapi sangat susah. Kan sangat susah. So ada certain condition yang ada sometimes memang kita kata okay lah time ni macam mungkin untuk sekejap bolehlah bagi kan boleh bagi sikit. Untuk for the time only, kata contoh puan sakit nak berehat masa tu mungkin ambil sejam ke apa kan, mungkin boleh, bukan kalau tak bagi gadget pun mungkin TV lah supaya anak tu at least dia tak boleh nak angkat benda tu gimana rata-rata kan. Kalau bagi gadget ni nanti dia punya posture tu kalau nak elakkan yang dekat tangan handheld mungkin boleh pasang dekat TV lah, jangan bagi yang kat tangan dekat TV, tapi at the same time still provide dengan toys-toys yang dia boleh main masa tu. Sometimes anak ni tengok TV, dia bukan tengok sampai sejam tu, dia tengok kejap lagi dia main. Nanti dia tengok kejap dia main. It's okay untuk biarkan anak bermain sendirian sebenarnya. Dalam sehari sebenarnya ada time yang kita okay je untuk biarkan anak tu main dan explore sendiri mainan dia. Dia nak sepa, dia nak main macam mana, tak perlu kita ada, it's okay je sebenarnya benda tu. Kalau dia main kereta, dia main bola seorang dia pun sebenarnya dia tengah practice the skill yang mungkin sebelum ni kita dah ajar tapi dia tengah practicing. So ada time okay je, dia bukan sepanjang masa kita nak kena keep bagi sensory messy play sepanjang masa, bukan. Ada time yang kita perlu rehat. Kan, just bagi biar anak tu play alone, it's okay. Anak pun dia perlukan time alone untuk dia practice the skill. Okay, kalau anak tu demam, sometimes mungkin dia tak bermaya, terbaring je, yang tu susah lah kalau nak bagi aktiviti. Kadang-kadang kita tak perlu bagi gadget, mungkin pasang TV pun okay. Kan, pasang TV, screen besar, so dia tak payah nak pegang. And then mungkin ada something, dia jangan nak mainan yang terlalu kena berfikir, complicated sangat, penat kan, kita tak sihat nak kena berfikir. Kan, nak kena berfikir kan, time kita sakit pun kita tak suka kan buat kerja yang kena berfikir, nak rest, rehat. So it's okay untuk time tu, tapi janganlah sepanjang masa. Janganlah nanti lepas demam pun tak adalah. So benda-benda yang ada time situation yang boleh di-excusekan, kita excuse, then it's okay. Ada time yang juga kadang-kadang tu anak yang terlalu sakit, dia tak makan, susah masa sampai dia tak boleh nak makan ke apa kan, some distraction kadang-kadang perlu. Dan kadang-kadang memang ada time kita kata okay, cuba bagi gadget sekejap just untuk you bagi dia makan, sebab masa tu mungkin dia tak lalu sangat nak makan because of dia sakit. Tapi dah time tak demam, kena ajar dia makan. Janganlah disebabkan time yang tak demam pun susah nak makan, kita bagi gadget dan dia makan, yang tu itu salah. Tapi anak kita makan okey, sebelum ni makan okey je, tapi masa dia sakit demam tu dia tak boleh nak makan, mungkin dia tak lalu contohnya. So gadget tu kalau membantu dia untuk makan, dia untuk dapat energy, dan boleh guna untuk time tu je. Macam tu. Alright, so boleh je, tak adalah kita kata setakat setengah jam ataupun sehari 2 pendedahan tu boleh menyebabkan anak tu terus out, blackout, hilang, tak adalah. Tapi lepas tu kita cover balik lah. Alright. Okay, thank you so much.
Kita berjumpa esok dalam kelas ramah saya. Alright, jumpa esok dalam kelas ramah. Masih lagi boleh mendaftar, tapi esok kita akan tutup mungkin round tengah hari. Saya rasa tim saya akan tutup tengah hari sebab petang tu kita akan send all the links untuk yang dah mendaftar. So boleh daftar sebelum, saya rasa sebelum, saya tahu pukul berapa, mungkin sebelum pukul 12 kot. Kalau yang di TT, okay, yang di TT, anda boleh tengok link di bio. Bagi yang di F page, anda boleh tengok pada komen, ada link kat situ. Alright, thank you so much. Hopefully dapat jumpa anda esok. So 3 hari saya tak akan live disebabkan ada kelas. Okay, so kita berjumpa di kelas dan insyaAllah lepas tu kita akan sambung semula. Itu saja dari saya. Kelas pukul malam pukul 9 kot. 9 saya rasa. 9 atau 9.30, tapi rasanya pukul 9. 9 sampai pukul mungkin 11, 10, 10.30 atau pukul 11 lah paling lambat. Paling lama 2 jam. Okay. 9, 11 lebih kurang. Kita akan buat di platform Zoom. Alright. Itu saja. Thank you so much. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye. Macam mana ni?